Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam video ini, saya akan menerangkan mengenai subtopik 3.1 iaitu pengenalan kepada pengurusan keuangan. Terdapat beberapa kandungan topik yang akan diberi penjelasan untuk memberi peluang kepada semua pendengar memahami dengan lebih terperinci berkaitan dengan pengurusan keuangan. Kandungan topik yang pertama adalah berkaitan definisi pengurusan keuangan dan seterusnya diikuti dengan jenis-jenis pengurusan keuangan, objektif pengurusan keuangan, kepentingan pengurusan keuangan dan yang terakhir adalah panduan ataupun langkah pengurusan keuangan secara berhemah. Bagi memberi penerangan yang lebih terperinci dan untuk memudahkan semua pendengar memahami apa itu pengurusan keuangan, saya akan menerangkan berkaitan dengan definisi pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan boleh didefinisikan sebagai aktiviti yang terdiri daripada merancang, mengatur, mengarahkan dan mengawal aktiviti keuangan seperti perolehan dan penggunaan dana perniagaan. Di sini, untuk memudahkan semua memahami apa itu pengurusan keuangan, ia mesti merangkumi kepada 4 aktiviti asas di dalam pengurusan seperti merancang, mengatur, mengarah dan juga mengawal. Ini bermaksud pengurusan keuangan perlulah diterapkan dengan prinsip-prinsip pengurusan umum ke sumber keuangan perniagaan. Seperti mana yang semua sedia maklum, untuk menjadikan sesebuah perniagaan itu berjaya dan terus kekal di dalam industri perniagaan, setiap perusahaan perlulah menguruskan pengurusan keuangan dengan baik. Seterusnya, diikuti dengan topik jenis-jenis pengurusan keuangan. Terdapat 2 jenis pengurusan keuangan iaitu pengurusan keuangan perniagaan dan juga pengurusan keuangan individu. Apakah perbezaan di antara pengurusan keuangan perniagaan dan juga pengurusan keuangan individu? Pengurusan keuangan perniagaan bermaksud pengurusan keuangan yang dilakukan di dalam sesebuah perniagaan ataupun sesebuah organisasi yang melibatkan operasi perniagaan. Manakala pengurusan keuangan individu, ia merangkumi pengurusan keuangan bagi seseorang individu. Yang kita maksudkan sebagai pengurusan keuangan untuk diri sendiri ataupun untuk seorang individu. Secara ringkasnya, pengurusan keuangan perniagaan merujuk kepada pengurusan keuangan dalam perniagaan, manakala pengurusan keuangan individu merujuk kepada pengurusan keuangan bagi setiap individu itu sendiri. Untuk memahami dengan lebih terperinci berkaitan dengan jenis-jenis pengurusan keuangan, saya mulai dengan definisi pengurusan keuangan perniagaan. Pengurusan keuangan perniagaan bermaksud perancangan dan penganggaran untuk keperluan keuangan di dalam perniagaan. Ia akan membantu perniagaan untuk memutuskan sama ada untuk membiayai modal perniagaan melalui sumber pengembangan secara dalaman atau meminjam dari memberi pinjaman luar. Ini bermaksud dalam pengurusan keuangan perniagaan, sesebuah perniagaan itu mestilah mengetahui dengan lebih terperinci apakah jenis-jenis modal yang akan digunakan di dalam perniagaan untuk menguruskan operasi dalam perniagaan. Adakah modal yang ingin diperolehi oleh perniagaan melalui sumber pengembangan secara dalaman? Sumber pengembangan secara dalaman bermaksud modal diambil daripada aktiviti dalaman yang dijana daripada perniagaan itu sendiri. Kebiasaannya, modal dalaman adalah daripada hasil jualan yang diperolehi daripada operasi perniagaan. Ataupun modal perniagaan juga boleh diambil melalui pinjaman daripada pinjaman luar, bermaksud pinjaman daripada institusi perbankan ataupun pinjaman melalui pelaburan di dalam aktiviti pelaburan. Lain daripada pengurusan keuangan perniagaan merujuk kepada bagaimana modal perniagaan itu diperolehi, pengurusan keuangan di dalam perniagaan juga amat penting bagi mencari sumber dana yang tepat dengan kos terendah
mengawal kos modal perniagaan dan tidak membiarkan kunci kira-kira menjadi terlalu tinggi dengan hutang yang akan memberikan kesan buruk kepada perniagaan. Perkara penting yang perlu dititik beratkan untuk pengurusan keuangan di dalam perniagaan adalah untuk memastikan kedudukan keuangan di dalam perniagaan itu adalah stabil. Kestabilan pengurusan keuangan di dalam perniagaan adalah bergantung kepada bagaimana perniagaan itu menjana dana operasi dan juga bagaimana perniagaan itu menguruskan dana operasi yang digunakan bagi memastikan dana operasi yang digunakan tidak membawa perniagaan kepada masalah hutang yang terlalu tinggi. Kebanyakan perniagaan yang tidak menguruskan keuangan dengan baik adalah perniagaan yang menghadapi masalah, iaitu masalah bebanan hutang yang terlalu tinggi. Jadi adalah penting kepada sesebuah perniagaan untuk menguruskan keuangan dengan baik dengan memastikan sumber keuangan yang diperolehi adalah tepat dan penggunaan sumber keuangan yang diperolehi adalah stabil melalui proses pembiayaan keuangan dan memastikan kedudukan keuangan di dalam perniagaan itu adalah selamat kepada perniagaan dengan tidak mengambil risiko hutang yang terlalu tinggi. Manakala pengurusan keuangan individu pula boleh didefinisikan sebagai proses merancang dan menguruskan aktiviti keuangan peribadi seperti penjanaan pendapatan, perbelanjaan, simpanan, pelaburan dan juga perlindungan. Seperti mana yang telah saya maklumkan terlebih dahulu, pengurusan keuangan individu melibatkan proses pengurusan keuangan terhadap diri sendiri. Kebanyakan pengurusan keuangan yang melibatkan individu ataupun peribadi adalah terdiri daripada proses yang melibatkan keuangan yang kebiasaannya digunakan dalam kehidupan seharian seseorang individu. Ia merangkumi kepada bagaimana seseorang individu tersebut menguruskan perbelanjaan dan juga pendapatan beliau selain daripada simpanan dan juga pelaburan yang dibuat bagi memastikan pendapatan dan juga perbelanjaan terurus dengan baik. Keuangan peribadi adalah untuk memenuhi matlamat keuangan peribadi sama ada mencukupi untuk keperluan keuangan jangka pendek dan panjang, merancang untuk bersara atau menabung untuk pendidikan. Semuanya bergantung pada pendapatan, perbelanjaan, keperluan hidup dan tujuan serta keinginan setiap individu itu sendiri. Jadi untuk pengurusan keuangan individu, bagaimana seseorang itu menguruskan keuangan sendiri merujuk kepada bagaimana kaedah dan juga proses keuangan yang sesuai untuk seseorang individu itu mengurus bagi memastikan beliau mendapat benefit ataupun mendapat kebaikan dan manfaat yang boleh digunakan bagi menjamin keperluan dalam kehidupan sama ada dalam tempoh jangka masa panjang ataupun apakah objektif pengurusan keuangan? Objektif yang pertama adalah untuk memastikan pulangan yang mencukupi kepada para pemegang saham yang akan bergantung pada kemampuan memperoleh harga pasaran saham dan harapan para pemegang saham. Bagi sesetengah perniagaan yang mendapatkan dana perniagaan melalui aktiviti pelaburan dengan menjual saham kepada pemegang saham, salah satu objektif yang diperlukan oleh perniagaan adalah untuk memastikan pemegang saham berpuas hati dan terus melabur kepada sesebuah perniagaan. Untuk itu, objektif pengurusan keuangan adalah untuk memastikan para pemegang saham mempercayai bahawa kedudukan keuangan ataupun kestabilan keuangan di dalam sebuah perniagaan itu kukuh dan stabil supaya pemegang saham mendapat pulangan hasil daripada pelaburan yang mereka buat terhadap perniagaan tersebut. Objektif yang kedua untuk pengurusan keuangan adalah bagi memastikan penyediaan dana perniagaan secara berkala
dan mencukupi untuk digunakan bagi tempoh jangka masa panjang dan pendek. Manakala untuk objektif yang ketiga adalah untuk memastikan penggunaan dana yang optimum. Setelah dana diperoleh, dana tersebut harus digunakan dengan cara maksimum dengan biaya minimum. Apakah dana yang dimaksudkan? Dana yang dimaksudkan di sini adalah dana modal yang diperolehi oleh perniagaan, dan sesebuah perniagaan itu dianggap mempunyai pengurusan keuangan yang baik apabila perniagaan tersebut mampu mengguna dana yang diperolehi dengan cara yang berhemah dan optimum dengan memastikan pulangan yang diperolehi adalah maksimum, tetapi jumlah pembiayaan yang perlu dibayar adalah minimum. Dan objektif yang seterusnya adalah untuk merancang struktur modal yang baik dengan memastikan keseimbangan antara hutang dan modal ekuiti dapat dipertahankan. Dan yang terakhir, objektif pengurusan keuangan adalah untuk memastikan keselamatan pelaburan di mana dana harus dilaburkan dalam usaha yang selamat agar kadar pulangan yang mencukupi dapat dicapai. Bagi memastikan pengurusan keuangan di dalam perniagaan itu adalah kukuh dan berada di tahap yang optimum, perusahaan ataupun perniagaan haruslah menguruskan dana yang diperolehi dengan baik dengan memastikan perbelanjaan dibuat dalam kadar yang minimum di mana tidak bergantung kepada kedudukan hutang yang terlalu tinggi. Jadi, perniagaan seharusnya memastikan konsep pengurusan keuangan dapat dikuasai dengan lebih baik dan dipraktikkan secara sistematik dalam pengurusan kedudukan sesebuah perniagaan. Topik yang seterusnya adalah kepentingan pengurusan keuangan. Salah satu kepentingan pengurusan keuangan adalah untuk memberikan panduan dalam perancangan keuangan perniagaan dengan lebih sistematik dan meningkatkan kecekapan pengurusan organisasi dan mengurangkan kelewatan pengeluaran. Selain daripada itu, pengurusan keuangan juga akan membantu sesebuah perniagaan memperoleh dana dari pelbagai sumber dan memastikan penggunaan dana adalah betul. Seterusnya, membantu syarikat perniagaan untuk membuat keputusan keuangan dengan tepat melalui maklumat laporan keuangan yang diperolehi dan mengawal aspek kelemahan dan risiko pengurusan keuangan dalam perniagaan. Dan yang terakhir, kepentingan pengurusan keuangan adalah untuk menyediakan garis panduan untuk memperoleh keuntungan maksimum dan kos minimum. Daripada kesemua kepentingan pengurusan keuangan yang telah dinyatakan, kita dapat lihat di sini bahawa pengurusan keuangan dalam sesebuah perniagaan amatlah penting dan perlu dikuasai oleh setiap perniagaan bagi memastikan kedudukan perniagaan berada dalam pasaran dengan stabil dan mewujudkan suasana yang positif dalam perniagaan. Panduan serta langkah pengurusan keuangan secara berhemah. So, apakah panduan yang boleh digunakan oleh sesebuah perniagaan bagi memastikan pengurusan keuangan yang dipraktikkan adalah berhemah dan sistematik dalam sebuah perniagaan? So, yang pertama adalah untuk fahami keadaan keuangan perniagaan anda. So, apa yang perlu difahami berdasarkan kepada keadaan keuangan perniagaan? Kita perlu memastikan bahawa keadaan keuangan perniagaan berada dalam tahap yang stabil ataupun tahap yang kukuh. Sekiranya perniagaan anda berada dalam situasi keuangan yang kritikal di mana terdapat banyak lambakan hutang yang perlu ditanggung dan sebagainya, jadi apa yang terbaik harus dilakukan adalah untuk memastikan pengurangan hutang dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum mendapatkan dana modal yang seterusnya. Panduan yang kedua adalah untuk tetapkan keutamaan objektif dan matlamat kewangan perniagaan yang ingin dicapai. So, apakah objektif serta matlamat perniagaan yang perlu dicapai? Itu adalah perlu menjadi satu objektif utama di mana setiap perniagaan perlu tahu apa yang diperlukan, apa yang diinginkan oleh perniagaan. Sekiranya perniagaan membuat sasaran untuk mendapat hasil jualan, sebagai contoh RM100,000
untuk 1 tahun ataupun 2 tahun pertama dalam perkhidmatan. Jadi, apakah yang perlu dibuat oleh perniagaan untuk memenuhi objektif yang telah ditetapkan, seperti mana RM100,000 pulangan daripada hasil jualan. Yang seterusnya adalah untuk buat dan ikut belanjawan keuangan yang telah dirancang. Pastikan apa yang telah dirancang boleh dipraktikkan di dalam perniagaan. Jangan hanya mampu merancang tapi tidak mampu melaksanakannya. Dan yang terakhir, panduan serta langkah pengurusan keuangan berhemah adalah dengan menubuhkan dana kecemasan perniagaan dan siap sedia dengan langkah penyelesaian. Jadi, setiap perniagaan semestinya mempunyai dana kecemasan yang boleh digunakan sekiranya terdapat sebarang keperluan ataupun kehendak yang diperlukan oleh perniagaan untuk menggunakan wang dalam tempoh masa yang terdekat disebabkan oleh kecemasan dan lain-lain. Dan untuk rujukan pada semua pendengar, di sini dinyatakan beberapa rujukan daripada sumber internet yang boleh diguna pakai oleh semua untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan pengurusan keuangan. Sekian dahulu penerangan daripada saya mengenai pengurusan keuangan. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.